Kemudian fasa yang kedua daripada Nabi berhijrah ke Madinah sehinggalah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah. Jadi 53 campur 10 jadi 63 tahun. Malam ni kita berada di tengah-tengah tajuk perang yang besar yang meninggalkan banyak pengajaran penting kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perang ini berlaku di kawasan berdekatan dengan Uhud. Dan nama peperangan ini seperti mana yang kebanyakan orang Islam tahu. Kebanyakan orang Islam bila sebut perang Uhud, orang tahu. Kalau tak tahu pelik lah. Tak tahu pelik. Kalau tak tahu maksudnya pengetahuan sirah kita tidak lulus. Kan? Nak tengok anak-anak kita, suami dan isteri kita tahu kenal tak Rasulullah? Tanya ngak tentang perang Uhud, di manakah ia berlaku. Senang aja soalan dia. Perang Uhud ni Mekah ke Madinah? Itu soalan umum lah tu. Kan? Orang pernah lalu sekali pengajian sirah, dia akan tahu. Dia akan tahu bahawa peperangan Uhud ini berlaku berdekatan dengan Masjid Al-Nabawi yang hari ni. Lebih kurang berapa kilometer ni? Ingat tak? Tak lebih 10 kilo lah kan. Lebih kurang tu lah. Dekat lah. Tak lebih 10 kilometer. Perang Uhud adalah perang kedua yang besar. Kalau kita tengok dalam kuliah-kuliah yang lalu, kita dapat melihat bahawa perang Uhud rupanya dia bukanlah perang yang kedua sebenarnya. Sebab di sana ada lebih daripada 4-5 peperangan kecil yang lain yang berlaku ketika Nabi masih hidup. Cumanya perang besar yang di-highlightkan oleh para ulama supaya umat Islam yang awam ini mudah faham, maka mereka menggariskan bahawa perang kedua ialah perang Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah. Selepas perang Badar selesai pada tahun 2 Hijrah, kemenangan besar berpihak kepada umat Islam. Orang Islam menang. Quraisy malu besar sebab kerajaan Mekah sudah lama. Adapun kerajaan Madinah baru 2 tahun. Kemudian perang. Satu. Dan yang kedua, Quraisy malu besar kepada semua orang Arab di semenanjung tanah Arab kerana Rasulullah keluar bersama dengan 313 orang dalam perang Badar, tidak membawa langsung peralatan untuk berperang. Peralatan perang Nabi tak bawa. Bahkan kesemua 313 sahabat tak bawa peralatan perang. Yang mereka bawa hanyalah senjata asas yang orang Arab bawa ketika keluar ke padang pasir dan sebagainya. Kemudian datang bantuan daripada Allah. Di dalam peperangan Badar, umat Islam menang. Maka dalam perang Uhud, Abu Sufyan bernazar untuk tidak mengalahkan tubuh badannya selagi mana tidak mengalahkan orang-orang Islam. Maka mereka mengumpulkan dalam perang Uhud sebanyak mungkin kekuatan dan juga sekuat mungkin peralatan perang, dan persiapan itu dimulakan sejak daripada hari kekalahan perang Badar. Abu Sufyan telah pun mula melakukan persiapan tersebut. Kemudian 2 bulan lepas kita berhenti pada muka surat 245. Pada 27 hari bulan 3, lebih kurang 2 bulan lepas kita berhenti di tengah-tengah, iaitu Quraisy yang diketuai ketua panglima perang Quraisy ialah Abu Sufyan. Dia bawa keluar 3,000 orang
tentera. 3,000 orang tentera dibawa keluar daripada Mekah, bergerak. Sudah pun mula bergerak menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW juga melakukan persiapan, panggil sahabat, buat mesyuarat majlis pemesyuaratan tertinggi ketenteraan Islam. Nabi pun panggil para sahabat beberapa orang, antaranya Sa'ad ibn Mu'adz, antaranya Usaid bin Hudhair, Abu Bakar ibn Abi Quhafah, dan yang lain-lain, nama-nama besar dan nama kanan di kalangan sahabat. Kemudian 2 bulan lepas kita ada sebut bahawa Nabi pada awalnya berpendapat untuk bertahan daripada dalam Madinah berdasarkan mimpi benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bermimpi beberapa perkara dan Nabi sendiri mentakwilkan mimpi. Yang ini kelebihan Rasulullah. Antara mukjizat Nabi ialah Nabi juga memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi dengan tepat. Jadi Nabi mimpi malam tu, maka Nabi pun bangun cerita kepada semua para sahabat. Nabi kata, seolah-olah aku melihat kita bertahan di dalam Madinah. Bincangan sahabat-sahabat yang muda, yang berjiwa muda ni, kemudian sahabat-sahabat yang tak keluar ke Badar pada tahun lepas, kesemuanya semangat, ya Rasulullah, ayuh bila kita berperang habis-habisan. Jangan kita tunggu dalam Madinah, kita keluar daripada Madinah menuju ke keluar. Akhirnya Nabi pun memilih dan bersetuju dengan desakan ramai sahabat-sahabat yang muda ni untuk keluar, meraihkan pendapat mereka. Akhirnya keluar. Nabi membahagikan kepada 3 pasukan. Yang pertamanya Muhajirin, diketuai oleh Mus'ab bin Umair. Yang kedua Batalion Al-Ansar, Al-Aus, Batalion Aus, yang diketuai oleh Usaid ibn Hudhair. Dan yang ketiganya Batalion Al-Khazraj. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh nampak Hak Muhajirin seorang saja, Mus'ab bin Umair. Kemudian wakil Ansar ada 2 kabilah, Aus, Khazraj. Aus diketuai oleh Usaid bin Hudhair. Ini nama masyhur. Kalau kita mengaji sirah, nama ni akan berulang nama-nama kanan. Dan Khazraj pula diketuai oleh Al-Hubab ibn al-Munzir. Juga satu nama yang masyhur. Nabi memimpin seramai lebih kurang 1,000 orang ketika itu tentera-tentera Islam keluar daripada Madinah. Dan Nabi melantik pembantu imam di Madinah ketika itu ialah Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang yang buta. Dalam buku ni dia tulis Abdullah ibn Ummi Maktam. Tuan-tuan boleh buat pembetulan. Abdullah ibn Ummi Maktum. Buku yang kita guna ni setiap muka surat ada kesalahan. Sama ada kesalahan tulisan, ejaan, ataupun kesalahan sama ada kesalahan tulisan, kadangkala kesalahan maklumat yang diterjemahkan. Maklumat yang diterjemahkan. Maka saya akan sebutlah di sini setiap muka surat. Jadi kita tak tahu dulu bahawa buku ni terlampau banyak kesalahan, dan kita harap orang yang terjemah buku ni, Darul Hidayah ni, penterjemah Muhammad Nur Long, kan, supaya sampailah maklumat ni dekat dia dan dia buat penambahbaikan. Terlampau banyak kesalahan. Kemudian Nabi pun bawa keluar. Nabi memang duduk di Madinah bersama dengan sahabat. Jadi Madinah dengan Uhud tak jauh. Siapa yang jauh? Quraisy. Jalan mana? Kan, bila kita sampai di Syaikhan pula, kita boleh bayang dah, daripada Syaikhan tu nak pergi ke kawasan pertempuran Uhud dulu ni, berapa jarak dia? Disebutkan oleh para ulama sirah bahawa apabila Nabi berhenti bermalam di situ, Nabi mengarahkan sahabat. Strategi Rasulullah sebagai seorang panglima perang pertama umat Islam, Nabi kata berhenti di sini, kita solat di sini dan kita bermalam di sini.
Dan pada malam itu Nabi memilih seramai 50 orang pengawal untuk mengawal keselamatan tentera Islam. 1000 orang yang tidur pada malam tu, 1000 orang yang bermalam di situ pada malam tu, Nabi lantik 50 orang pengawal. Bukan kata dah Rasulullah tak payah lantik pengawal apalah, Tuhan jaga. Mesti usaha. Mesti berusaha. Maka Nabi pun pilih 50 orang untuk hirasah. Hirasah ni berkawal lah, berkawal pada malam tu. Kemudian di situ juga ni antara yang Nabi buat. Jadi bila tuan-tuan sampai ke situ, kita boleh tengok baliklah benda apa lagi berlaku di Syaikhan ni, di satu tempat yang bernama Syaikhan. Nabi lantik 50 orang kawal, Nabi arahkan bermalam, dan di situ jugalah Nabi menggugurkan beberapa orang yang tak cukup syarat untuk balik. Suruh balik. Siapa dia tuan-tuan yang Nabi gugurkan? Para sahabat yang muda. Muda tu berapa ustaz? 33 ke 41? Muda ni yang umur 16, 15, 14. Mereka juga bersama dengan tentera Islam. Sampai di situ Nabi pun tengok, ada yang muda sangat ni. Maka Nabi tidak memaksa. Bukan semua dipaksa, bukan semua dikerah ketika itu, tidak. Islam agama rahmat. Bila Nabi tengok ni 14, ini 15, ini 16, antara yang Nabi lakukan di Asy-Syaikhan, Nabi panggil semua geng muda ni, remaja. Nak cari mana tuan? Remaja kita tiap-tiap malam, daripada Pening sampai Kalut Start, tuan-tuan tengok pukul 1, pukul 2, pukul 3 pagi, meronda tak tahu hala tuju. Pi ke sana, pi ke sini, utara ke selatan, barat ke timur, pi mana tak tahu. 20 motor prum pi belah ni, 15 motor mai belah ni, 40 motor pi belah 2-3 pagi. Tak jaya tuan-tuan pi lah tang mana-mana pun pekan. Wa imma di pulau ni ataupun di belah tanah besar penuh anak-anak muda kita. Tak ada arah tujuan dan depa pun tak tahu nak pergi mana. Bila hak depan sekali berhenti, pasal apa? Panas, semua berhenti. Lah tak ada pasal. Jalan pula setengah jam ronda ni, ronda berhenti. Hak depan sekali berhenti, semua berhenti. Pasal apa? Kena sebatang lu, lek lu, sak kok lu. Tu bahasa tu. Lek lu. Ni elah lah saya sebut tuan-tuan. Kita nak buat perbandingan di antara dua generasi remaja pada 1400 tahun yang dahulu. Remaja menyertai Rasulullah tanpa dipaksa oleh Nabi. Bila Nabi sedang kata ada remaja umur 14, 15, 16, kata 3, kata 4 ni, Nabi pun panggil. Nabi kata kalian tidak diwajibkan berjihad. Lalu digugurkan antaranya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Hak selepas tu jadi antara sahabat yang paling alim antara. Ketika mudanya macam mana Abdullah bin Umar? Ini ketika mudanya. Sejak daripada awal peperangan kedua terbesar bersama Rasulullah, mereka telah pun menyertai Nabi SAW, tapi Nabi suruh balik sebab baru tingkatan 1, baru tingkatan 2. Baru tingkatan 1, baru tingkatan 2. Yang anak remaja hari ni tingkatan 1, tingkatan 2 menangis sebab tak dapat benda-benda dunia ni. Sebab tak dapat motor, sebab tak dapat game, menangis. Tapi anak-anak dulu menyertai perang dengan Nabi. Mereka kenal perang itu akhirnya ialah syahid. Maka Nabi pun gugurkan Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, Usaid ibn Zahir, Zaid ibn Thabit, ramai lagi lah sahabat-sahabat Nabi panggil. Nabi kata kalian tidak diwajibkan, dan balik depa balik. Bila semua kanak-kanak ni dah balik, kita kata kanak-kanak dah remaja bakat balik, ada satu orang sahabat nama Khudaij. Sahabat ni dia bawa anak dia. Tak puas hati, ayah ni tak puas hati sebab Nabi suruh anak dia balik. Tuan-tuan, bukan boleh duit pun. Si ayah, tuan-tuan tengok ayah.
Sebab tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, sekiranya Dajjal keluar pada zaman kalian. Zaman kalian tu Nabi tunjuk kat sahabat. Sekiranya Dajjal keluar pada zaman kalian, nescaya kanak-kanak pada zaman kalian akan melontarkan batu kepada Dajjal dan Dajjal akan lari. Iman zaman tu, iman kanak-kanak zaman tu. Akan tetapi Nabi kata maklangnya Dajjal akan keluar pada zaman kemuncak yang paling lemah iman umat aku. Orang-orang dewasa pun ikut dia dengan mudah. Betul? Kalau Dajjal keluar pada zaman kalian, zaman sahabat, bukan orang dewasa di kalangan sahabat yang akan lawan Dajjal, kanak-kanak pada zaman itu yang akan baling batu kepada Dajjal. Subhanallah. Jadi Khudaish dia bawa anak dia nama Rafi'. Tak puas hati Nabi buat tulis senarai, Nabi arahkan Rafi' ni balik sebab baru umur 15, tingkatan 3. Tingkatan 3 nak masuk perang. Bukan tolong basuh periuk lah. Dalam perang tu bukan tolong basuh periuk, tetapi menjadi salah seorang panglima, salah seorang pejuang dalam perang tersebut. Maka si ayah tak puas hati pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ibni Rafi' ram, sesungguhnya anak aku Rafi' seorang yang pakar dalam bidang panah. Maka izinkan dia untuk menyertai perang ni. Ayah zaman tu. Lepas tu anak lari kah? Anak pun nak juga. Anak pun nak juga. Anak pun pujuk ayah juga, ayah, pujuklah Rasulullah untuk aku menyertai perang ini. Maka ayah dia pun pergi bagi tahu kat Nabi. Nabi kata, mana anak kamu? Dibawa. Lalu disuruh untuk memanah sesuatu. Maka Rafi' pun panah, dan panahan Rafi' tepat pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi. Maka Nabi kata, kamu seorang yang hebat dalam memanah, masuk. Bila Nabi bagi seorang, hak lain tak puas hati. Hak ni bukan nak merebut tiket percuma AirAsia. Yang ni nak merebut tempat di dalam syurga. Betapa fahamnya kanak-kanak pada zaman Rasulullah. Bila Nabi membenarkan Rafi', datang seorang sahabat yang sangat terkenal. Dia banyak meriwayatkan hadis, namanya Samurah ibn Jundub. Samurah pun mai, dia kata, ya Rasulullah, ajasta Rafi'an. Dia kata, aku tahu hang bagi Rafi' masuk. Dia kata, pecah rahsia. Ada orang bagi tahu kat aku, ya Rasulullah, kamu benarkan Rafi' masuk. Dia sebaya denganku dan aku lebih kuat daripadanya. Pula dah nak masuk perang, tuan-tuan. Kita belum tentu. Kalau hari ni nak ditakdirkan bulan depan Nabi panggil kita berperang, apa kita sanggup untuk menolong sahabat-sahabat kita, ikhwan-ikhwan kita yang ditindas di negara Arab, di Palestin, di Syria sana untuk berperang? Ni kita ni yang 30, yang umur 40, yang umur 50 ni, kalau bulan depan Nabi panggil, apakah kita sanggup untuk menjadi salah seorang? Malam ni semua boleh jawab. Semua orang boleh jawab masing-masing dalam hati dia. Ini seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam perang ni. Maka datang Samurah. Dia pun mai, dia kata, ya Rasulullah, aku tahu hang dah bagi Rafi' sama umur dengan aku dan aku lebih kuat daripada dia. Lah macam mana? Nabi pun kata, berlawan. Hadis ni. Maka berlaku musara'ah, lawan, depa lawan bertumbuk. Saya tak tahulah silap apa, gayung ke apa. Tapi berlawan. Akhirnya Samurah pun berlawan dengan Rafi' yang pakai panah tadi. Maka Samurah rupa-rupanya memang pakai lawan. Dia mengalahkan Rafi' dalam sekelip mata saja. Maka Nabi membenarkan dua remaja muda ni, yang kedua-duanya berjiwa untuk mengambil kerusi syahadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Ni yang berlaku di mana? Di Syaikhan. Itu antara perkara yang berlaku di Syaikhan. Kemudian Nabi pun solat maghrib, solat isyak di situ bersama dengan semua para sahabat yang 1000 tadi. Yang 1000 tadi. Sampai petang, Nabi sampai petang, kemudian malam tu solat maghrib, solat isyak, kemudian Nabi pun pilih 50 orang yang saya sebut tak sah, dan Nabi lantik seorang ketua pengawal
Tuan-tuan tengok Rasulullah ni dia punya kehidupan dia bukan semua dia duduk saja okey kawal-kawal. Ni Abu Bakar mai tengok ni depa kawal macam mana. Tak ada. Nabi sendiri yang pilih dia ni yang ni dan Nabi lantik seorang ketua, iaitulah nama sahabat sebagai ketua pada malam tu, pengawal Muhammad ibn Maslamah Al-Ansari. Kemudian habis sampai esok. Kedudukan kata para ulama sirah, kem tentera Islam yang sementara pada malam tu dengan kedudukan kem bukan Islam boleh nampak. Nampak daripada jauh nampak. Situ tu dah dekat tuan-tuan. Asy-Syaikhan ini dengan Uhud hanya lebih kurang daripada 2 km, dah dekat sangat. Disebabkan kawasan sana yang lapang, maka kata para ulama sirah, Nabi dan tentera Islam boleh nampak kem tentera musyrikin di sana. Maksudnya bahayalah. Malam tu boleh jadi serangan, macam-macam boleh jadi. Sebab tu Nabi ketatkan pengawalan. Kemudian apa jadi pada esokan harinya? Yang ni lebih besar. Keesokan pagi subuh terjadi satu benda selepas Nabi solat bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, solat subuh. Jadi satu benda yang sangat besar ketika mana Nabi mula nak bergerak, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa tuan-tuan? Kalau ngaji sirah kita kenal, mesti kenal. Jangan buh nama anak Abdullah Ubay nah. Kalau Ubay saja tak apa. Sebab Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi. Manusia yang sebutan Qurannya seperti Jibril. Nombor 1 di kalangan 140,000 sahabat Nabi ini Ubay bin Ka'ab. Aqra'ukum Ubay, Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Kalau Abdullah bin Ubay, yang ni kepala munafik umat Nabi SAW. Nombor 1 di kalangan umat Nabi Muhammad, dia kepala yang paling munafik sekali. Dan kedudukannya telah dimuktamadkan oleh Allah ahli neraka. Walaupun nama dia tidak disebutkan, tetapi Allah banyak sebut menunjukkan kepada Abdullah bin Ubay. Semua sahabat tahu dia ni kepala munafik, termasuk Rasulullah, Nabi pun tahu dia ni kepala munafik. Cuma dia suka main. Kadang-kadang dia akan main semayang. Tengok tuan-tuan, munafik ahli neraka. Sebab tu kita tak heran kan, di kalangan orang Islam pun kadang-kadang nama dia Islam tapi dia memusuhi Islam. Ni namanya Islam, dia duduk bersama dengan Rasulullah. Kalau perang dia dalam saf Islam, tapi semua orang tahu dan Quran mengiktiraf bahawa dia kepala munafik, ahli neraka. Abdullah bin Ubay apa dia buat tuan-tuan? Pagi tu dia buat perangai. Dia memberontak. Dia kata kami nak balik. Pula dah nak balik pula. Nak balik seorang lah. Ni dia kata kami nak balik. Siapa dia kami? Malam tu rupa-rupanya dia dah hasut dah. Malam itu dia sudah menghasut ramai di kalangan pengikut-pengikutnya untuk bergerak balik. Dia kata Muhammad tak terima cadangan kita. Dia ambil cadangan orang lain. Apa cadangan kita? Kalau tuan-tuan ingat, ketika Nabi mengeluarkan pendapat untuk bertahan di dalam Madinah, Abdullah bin Ubay antara orang yang menyokong pandangan Rasulullah. Dia sokong Nabi. Dia antara yang sokong pandangan Nabi SAW. Maka apabila Nabi ubah keputusan untuk berperang luar Madinah, Abdullah bin Ubay kata para ulama sengaja guna alasan ni, dan yang sebenarnya dia ada rencana lain yang jahat daripada awal telah pun disusun oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menggunakan alasan Muhammad tak ikut pendapat kita. Dia tak setuju dengan pendapat kita Muhammad ni. Kemudian dia sebarkan di kalangan pengikut-pengikut dia ni. Dia kata pasal apa kita nak berbunuh sesama sendiri ni. Tuan-tuan, ni jenis ni ada ni. Dia duduk dalam saf Islam, dalam kemah orang Islam, dia semayang dengan Rasulullah.
Tetapi mulutnya jahat, hatinya jahat. Dia duk sebar di kalangan ni. Dia kata takkan kita nak perang ni. Dah berapa banyak dah kita berbunuh di antara satu sama lain. Maka dia kata kita kena balik. Kita tak boleh sokong ni peperangan kali ni. Kita kena balik. Tujuan sebenar Abdullah bin Ubay bin Salul memberontak ini ialah yang pertama sekali adalah untuk mengurangkan kekuatan umat Islam. Dan yang keduanya untuk melemahkan jiwa orang Islam. Yang ketiganya untuk membangkitkan semangat musuh, iaitu tentera Quraisy. Yang ni sebenarnya dia nak tarik seramai mungkin balik. Dan ketika tu memang sangat ramai yang balik. Lebih kurang 300 orang. Tuan-tuan bayang tengok, daripada 1000 ni, apabila daripada malam tadi Abdullah bin Ubay bin Salul dia dah mula masukkan jarum-jarum halus dia dah mula sebabkan niat jahat dia sebabkan buruk sangka dia duduk dalam saf Islam, duduk dalam saf bersama Rasulullah. Ada orang yang akan menjadi ahli neraka dan sunnatullah ini akan berlangsung sampai kiamat. Sebab tu jaga-jaga tuan-tuan, mohon dengan Allah, ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada nifaq, sifat kemunafikan. Bersihkanlah hati kami, perbuatan kami, perkataan kami, ya Allah, daripada kemunafikan. Kerana dalam sirah kita belajar, ada di kalangan orang Islam hidup bersama Rasulullah dalam masjid Nabi, dalam bandar Nabawi, akan tetapi mereka adalah ahli-ahli neraka. Hati mereka busuk, hati mereka jahat, hati mereka penuh prasangka dengan Islam. Dia tak bantu Islam. Dan kumpulan macam ni tuan-tuan sampai kiamat akan berlangsung. Sebab tu kita mengaji sirah, kita berhati-hati dengan keadaan mereka ni. Tuan-tuan, dia bawa 300 balik. Nabi pun usir dia. Nabi kata memang kamu perlu balik. 300 tinggal berapa? Sudahlah tentera Islam 1000. Bawa balik 300, tinggal 700. Itu antara perkara yang sangat besar yang berlaku di tempat yang bernama Syaikhan, dekat dengan Uhud tadi ni. Kemudian muka surat 246. Muka surat 246. Apabila 300 ni balik tuan-tuan, hampir saja menarik lagi 200 orang. Yang ni Allah cerita dalam Quran, menjadikan jumlah keseluruhan yang tarik diri, yang berundur bersama dengan Abdullah bin Ubay itu 500 orang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati mereka, iaitulah daripada Banul Harith dan juga Bani Salamah. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 246, perenggan yang sebelum ayat Quran. Perenggan yang sebelum ayat Quran. Ada 2 lagi kabilah yang bersama Rasulullah, dekat-dekat nak ikut. Duk bersiap dah. Kemudian mereka dinasihatkan oleh para sahabat yang lain. Akhirnya selepas menerima nasihat daripada para sahabat yang lain, Bani Harith dan Bani Salamah ni kesemua ni asal nak pi juga ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya mereka pun kembali tersedar, bertaubat kepada Allah. Allah turunkan ayat surah Ali Imran ayat 122. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Tuhan kata, ingatlah ketika ada 2 kumpulan dari kamu pada peperangan Uhud. Waktu tu dah rasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan. Padahal Allah lah yang telah membantu dan melindung mereka. Allah bagi hidayah, Allah kuatkan balik hati mereka. Dan jika sudah demikian, kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Tengok tuan, di dalam perjalanan kita ni hak kita duk habiskan usia umur ni di atas muka bumi dalam perjalanan menuju untuk menghadap Allah, untuk menetap di dalam syurga. Boleh jadi tengah-tengah tu kita akan ikut
syaitan wal a'yadzubillah. Sebab itu perlu untuk sentiasa pohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengurniakan hidayah kepada kita secara berterusan. Hidayah yang berterusan, ya Allah, tetapkanlah iman kami, tetapkanlah kaki kami, tetapkanlah hati kami, sehingga kami melihat wajah-Mu di dalam syurga Al-Firdaus Al-A'la. Jadi dalam kes ni Allah nak ajak, kadang-kadang kalian hampir untuk mengikut kumpulan yang salah, kemudian ketika itu Allah yang tarik kalian. Ni macam kumpulan ni yang Bani Salamah dan Bani Al-Haris tadi, Allah yang selamatkan mereka, memberi hidayah kepada mereka. Antara sahabat yang ketika itu berusaha habis-habisan, namanya Abdullah ibn al-Haram. Tuan-tuan, Abdullah bin Haram ni dia seorang sahabat. Dialah bila mana Abdullah bin Ubay bawa 300 orang ni, dia kejar mereka, ingatkan mereka balik. Ayuh, kembalilah bersama dengan saf Rasulullah. Jom tolong Nabi, tolong Islam. Tidakkah kalian telah berbai'ah kepada Nabi? Ni Abdullah bin Haram. Sekali lagi Allah puji dia. Allahu Akbar. Allah SWT puji dia. Allah Ta'ala buat turun ayat Quran puji Abdullah bin Haram ni dalam surah Ali Imran juga ayat 167. Allah menceritakan tentang bagaimana Abdullah bin Haram usaha untuk panggil. Kata Allah, waqila lahum ta'alau. Ada di kalangan para sahabat yang panggil orang-orang yang ikut Abdullah bin Salul ni, dia kata, ta'alau, jom patah balik, qatilu fi sabilillah, jom kita berjuang pada jalan Allah, awidfa'u, kalau tak mau pun bertahan, tak apa dah. Kalau tak mau jadi penyerang dalam peperangan ni, kalian bertahan. Maka Allah Ta'ala pun turun ayat ni. Tuan-tuan tengok, Allah abadikan pengorbanan hebat ni. Allah abadikan kedudukan dan pendirian sahabat-sahabat yang hebat ni, supaya saya dan kita semua belajar daripada sirah perkara-perkara yang akan berlaku dalam masyarakat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berlaku zaman Nabi, benda tu juga akan berulang pada zaman ini, dan dia akan terus berulang sampai kiamat. Cuma kita aja nak letak dan posisikan kita di mana. Bila kita mengaji sirah, kita tahu di sini posisi kita. Bila kita mengaji sirah, kita belajar kena buat macam ni untuk pastikan kita betul-betul selamat dan sentiasa ikut sunnah Nabi, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat 247. Bismillah. Alhamdulillah. Surat 247, tajuk yang ke-6. Bila balik 300 orang tadi balik, Nabi SAW tetap redha dengan Allah Azza wa Jalla dengan bilangan yang berbaki 700. Kemudian selepas mereka tu balik, Nabi pun meneruskan perjalanan. Lepas mayang subuh semua berlaku ni, Nabi pun teruskan perjalanan. Dekat dah dengan kawasan Uhud. Bila nak pergi Uhud, muka surat 248, nak ke Uhud, rupa-rupanya tentera Quraisy Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan kali ini mereka telah sekat semua jalan utama yang nak pergi ke Uhud. Nabi SAW nampak satu tempat ketika itu Nabi nak pergi berdekatan dengan Bukit Uhud, kerana Nabi nak letakkan Bukit Uhud di belakang tentera Islam. Bila nak pergi, nak bergerak, Nabi mendapati jalan-jalan utama ni, ada 2-3 jalan utama nak ke sana, semua telah dikawal dan dikuasai oleh tentera Quraisy. Nak buat macam mana? Ada tak jalan lain? Jalan pintas, jalan. Maka Nabi pun panggil ke semua 700 sahabat. Nabi kata, ada tak di kalangan kita yang 700 ni, siapa yang tahu jalan pintas yang tidak dikuasai, yang tidak ada pos orang tentera Quraisy untuk kita sampai dekat dengan Bukit Uhud? Lalu bangun seorang sahabat namanya Abu Khaythamah. Ini kata bantuan Allah. Abu Khaythamah kata, ya Rasulullah, ni tempat aku. Tuan-tuan, kita walaupun duduk Sungai Petani, kita pula tu saya.
Saya duduk Sungai Tani. Sungai Tani tu jalan-jalan tikus ni banyak. Bukan tikus banyak di Sungai Tani. Ni jalan kecil ni. Kemarin anak murid saya, kami pergi satu kedai. Lepas tu dia kata, "Ustaz, ni kalau nak pergi Taman Semarak, pergi ikut ni." Saya kata, "Ada jalan ke?" Dia kata, "Ada jalan, kereta pun boleh lalu." Kita duduk 30 tahun lebih duduk Sungai Tani tak tahu. Tapi jalan kampung tu tak popular. Tapi budak-budak ni dia tahu. Maka bila Nabi nak pergi ke Uhud ni, Nabi tanya ni, siapa ni yang tahu? Seorang je tahu. Abu Khaisamah ni dia pun bangun, dia kata, "Aku tahu ya Rasulullah. Aku tahu, jom kita ikut. Jom ikut aku." Maka dia pun bawa semua hak 700 ni. Laluan ni, dia pun bawa lalu jalan kebun. Dia bawa jalan sempit, tentera Islam semua. Lalu jalan sempit, jalan kebun apa semua. Sampailah lalu sebuah kebun milik Mirbang ibn Qaizi. Islam tapi munafik. Islam tapi munafik. Tak, memang dia tak masuk perang lah. Mirbang ibn Qaizi dan buta. Dan seorang yang buta. Bila dia dengar 700 tentera lalu tepi kebun dia dengar bunyi bising. Dia pun pergi dekat situ, dia kata, "Ni siapa dia ni yang ramai ni?" Mereka pun sebut, "Ini tentera Rasulullah." Dia pun mula baling batu. Perangai orang munafik. Islam tuan-tuan, tapi munafik. Dia baling debu, dia baling batu, dia baling debu, dia baling batu. Dia kata, wahai Muhammad, tak sepatutnya kamu lalu tepi kebun aku." Maka sahabat-sahabat lain nak panjat masuk dalam kebun dia, nak bunuh dia. Sahabat tak boleh tahan lah. Sudah kamu tak masuk perang, kamu tak boleh berperang, kamu buta, kamu tak sokong tentera yang seagama dengan kamu, kamu halang pula dan kamu baling batu. Sahabat nak masuk, nak bunuh dia. Maka dilarang oleh siapa? Nabi SAW. Nabi kata, "Jangan, kesian kat dia. Sudahlah buta matanya, buta pula hatinya." Nabi kesian. Dah mata buta, hati pun buta, rahimahullah. Kemudian Nabi pun pergi dan selamat sampai di kawasan Uhud tadi ni. Tuan-tuan yang dah pernah pergi umrah, dia boleh bayang lah tuan-tuan. Yang pernah pergi umrah, dia boleh bayang kedudukan tu. Siapa yang dah pergi umrah, dia mesti akan melawat syuhada, maqbarah asy-syuhada. Dia panggil apa syuhada atau apa dia kawasan tu, perkuburan syuhada lah, perkuburan syuhada Uhud. Okey, situ. Dan selalunya ustaz-ustaz yang guide ke sana, dia akan terang lah, yang ni bukit pemanah. Bila Nabi sampai, dia sebenarnya kena ada skrin tu tunjuk kat tuan-tuan, cerita tak nampak. Bila Nabi sampai kawasan tu, Nabi terus susun posisi. Banyak posisi yang disusun oleh Nabi SAW. Antaranya yang paling penting, yang paling diingati dalam sirah, Nabi meletakkan 50 orang di atas sebuah bukit. Bukit tu dulu tuan-tuan, tinggi dia sebelum terhakis. Tinggi mana Amir? Lebih kurang ustaz tu tunjuk, kita kata lebih kurang ni, tiang ni lah. Bukit tu hari ni memang rendah lah. Hari ni memang rendah kan. Hari ni memang rendah. Dia macam ni. Tu nak tunjuk juga tu kan. Hari ni tuan-tuan pergi, orang akan tunjuk ada satu bukit. Orang tunjuk yang tu bukit pemanah. Kita pun pakat naik bukit tu. Tinggi bukit tu yang hari ni ditunjuk sebagai bukit pemanah, tinggi dia tinggi ni, tiang ni. Lebih kurang lah. Lebih kurang tinggi ni lah. Lebih kurang lah. Kita akan naik. Ulama' Madinah bagi tahu bahawa bukit pemanah yang asal bukanlah bukit tinggi ni yang dinaiki oleh ramai orang hari ni. Tetapi adalah bukit pemanah yang asal yang ditempatkan oleh Rasulullah 50 orang tadi adalah
sebuah bukit kecil yang bersebelahan dengan bukit tu. Siapa pun tak naik bukit tu. Bukit tu kecil je dan siapa pun tak naik. Yang itulah bukit asal kata para ulama di Madinah. Dan bukit tu lebih rendah. Dia sekira-kira takat, saya rasa takat ni je, takat kipas ni je. Rendah sangat. Jadi ulama Madinah bagi tahu bahawa asalnya bukit tu dulu itulah bukit Ar-Rumah, bukit pemanah. Dulunya dia tinggi, kemudian dia terhakis. Dan hari ini orang tersilap, orang tunjuk hak bukit satu lagi yang sebelah dia. Pun tak berapa tinggi sangat, maka bukit itulah yang ramai orang naik. Orang naik bergambar, tengok boleh nampak Masjid Nabawi. Kemudian di belakang kita bila kita naik bukit tu, di belakang kita Bukit Uhud. Entah no? Jadi itu antara perkara yang sangat utama, iaitu bila Nabi sampai di kawasan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusun para sahabat. Nabi ada strategi. Nabi buat dua barisan. Kemudian Nabi bahagikan di sini Muhajirin, di sini Ansar. Kemudian Nabi letakkan dua orang yang memakai baju besi, Sa'ad ibn Mu'az dan Sa'ad ibn Ubadah. Kemudian Nabi letak pula di atas bukit. Bukit tu Nabi letak 50 orang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Nabi berpesan kepada 50 orang pemanah tepat umat Islam ketika itu. Nabi kata, tuan-tuan dengar, yang ini pengajaran penting. Nabi kata, tetaplah kalian di atas bukit ini walau apapun keadaannya. Sekiranya kalian melihat kami menang dan harta rampasan ditinggalkan, jangan meninggalkan dan jangan turun daripada bukit ini. Nabi kata, dan sekiranya kalian melihat kami kalah sehingga tahap jasad dan tubuh kami dimakan oleh burung-burung, maka jangan juga tinggalkan bukit ini. Nabi nak bagi tahu, jadi apa pun, A ke B ke sampai Z, jangan turun, duduk atas bukit ni. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan? Yang ni semua orang tahu, iaitulah dalam pusingan pertama perang Uhud, umat Islam menang. Dalam pusingan pertama perang Uhud, umat Islam menang. Quraisy telah pun lari dan meninggalkan senjata dan juga harta-harta mereka. Apabila melihatkan daripada atas bukit, Quraisy duk lari ni, meninggalkan harta dan senjata. Waktu tu sahabat-sahabat dia lupa dah hak Nabi pesan. Tuan-tuan, bila dalam perang musuh lari, turun lah, nak tunggu apa lagi? Cuma sahabat dia terlepas pandang Nabi pesan daripada awal. Nabi kata, kalah ke menang ke, tetap dalam posisi kalian. Kalau kami kalah, dalam riwayat Imam Bukhari, kalau kami kalah, tubuh badan kami dimakan oleh burung, jangan tinggalkan bukit ni. Tuan-tuan, seolah-olah kata para ulama kata seolah-olahnya Rasulullah ditunjukkan oleh Allah bahawasanya mereka akan diserang daripada belakang. Sebab tu Nabi pesan tu, cuma Nabi tak sebut. Dan yang keduanya kata para ulama, fiqhus sirah, menguji ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum, yang sahabat juga manusia, ada kalanya sahabat melakukan kesalahan. Bila turun tuan-tuan, tinggal beberapa orang, termasuklah Abdullah bin Jubair, dia juga antara yang kekal di situ, ketua pemanah. Tinggal beberapa orang. Khalid Al-Walid pun pusing gunung Uhud tadi, bukit Uhud, pusing ke belakang. Saya tak boleh cerita, tuan-tuan tak nampak no? Pusing ke belakang, serang atas bukit ni, tak ada orang. Sepatutnya atas bukit ada 50 orang. Seorang tarik panah, sekali tarik semua kena, sebab semua ni pemanah-pemanah tepat. Sekali panah 50 orang mati, tarik panah yang kedua 100 mati, habis. Tuan-tuan, anak panah lebih laju daripada pecutan kuda. Anak panah lebih laju daripada pecutan kuda. Tuan-tuan try main panah, tuan-tuan tahu, laju anak panah ni, sangat laju. Sebab tu Nabi tak 50 orang. Kalaupun Khalid Al-Walid ketika tu yang bukan Islam, dia bawa daripada belakang, kalau ada 50 ni, tentera berkuda ni tak boleh lawan, akan dikalahkan oleh pasukan
pemanah. Sebab tu pasukan pemanah lebih kuat daripada yang berkuda. Tapi disebabkan mereka ni turun, akhirnya mereka pusing ke belakang. Mereka mengepung Rasulullah dan umat Islam di tengah-tengah. Yang lari tadi patah balik. Tuan boleh bayang tak macam mana keadaan dia? Tadi tentera musuh lari, Khalid Al-Walid bawa 200 pusing kat sini. Tentera Nabi duk digan hak lari ni. Bila Khalid Al-Walid main ke sini, dia menjerit panggil. Maka lepas ni pun main balik. Maka tentera Rasulullah duduk di tengah-tengah, dikepung habis. Yang tu kita akan ceritakan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dikepung. Seluruh umat Islam ketika itu, para sahabat dikepung, dan siapakah yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimanakah suasana Rasulullah hampir dibunuh dalam peperangan Uhud setelah darah memenuhi tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tu dulu insya-Allah kuliah kita pada malam ni, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Kita akan sambung kuliah selepas, saya rasa selepas raya kot kuliah sirah kan. Lepas ni Ramadan dah. Ya. Ada sekali lagi kah? Oh, saya berhenti awal sangat. Cuti awal kan. Kan raja nak minta cuti lah. Ada sekali lagi bila? Ahad ni. Minta maaf nak, Ahad ni ada. Kita akan sambung Ahad ni insya-Allah. Hari ni hari Rabu, Ahad ni insya-Allah. Kemudian selepas Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan pada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah pada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.